Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Azianti dari SK Zainab 2, Kota Baru, Kelantan. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk elektrik. Unit 5, Elektrik Sains tahun 5. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, marilah kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran tajuk elektrik. Okey, 5.1 sumber tenaga elektrik. Standard pembelajaran 5.1.1 menjelas dengan contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Okey murid-murid, dalam kehidupan seharian kita menggunakan tenaga elektrik. Apakah tenaga elektrik yang digunakan? Mari kita lihat slide ini. Okey, tenaga elektrik digunakan untuk menghasilkan, yang pertama ialah tenaga elektrik dapat digunakan untuk menghasilkan cahaya. Yang kedua, tenaga elektrik dapat menghasilkan haba. Tenaga elektrik juga digunakan untuk menghasilkan bunyi, dan tenaga elektrik juga digunakan untuk menggerakkan sesuatu objek. Baiklah murid-murid, kita tengok apakah sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Murid-murid tahu tak apakah sumber yang menghasilkan tenaga elektrik? Okey, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Okey, ini gambar apa? Ini adalah stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa ini namanya, selain daripada stesen jana kuasa, kita panggil jana kuasa hidroelektrik. Di negara kita terdapat beberapa jana kuasa elektrik. Dia terdapat di negeri Terengganu, di Kelantan dan di Sarawak. Di Terengganu di kawasan Tasik Kenyir. Okey, di Sarawak ialah jana kuasa hidroelektrik Bakun. Okey, seterusnya ialah sel suria. Okey, sumber yang menghasilkan tenaga elektrik yang ketiga ialah sel kering. Okey, sel kering ni biasa kamu lihat kan, murid-murid? Okey, biasa kita lihat semasa kita nak menggunakan lampu suluh dan remote control. Okey, seterusnya ialah dinamo. Okey, dinamo ni saya rasa semua kenal kan, yang dia terdapat digunakan di basikal. Okey, seterusnya ialah sumber yang menghasilkan tenaga elektrik yang kelima ialah akumulator. Akumulator ini dipanggil juga bateri kereta. Okey, seterusnya ialah penjana atau dipanggil generator. Okey, generator ni biasanya digunakan di kawasan pendalaman ataupun di pasar-pasar malam untuk menjana elektrik yang tidak mempunyai kawasan yang tidak mempunyai elektrik. Okey, seterusnya kita lihat slide seterusnya. Saya akan menerangkan satu persatu berkaitan dengan sumber tenaga elektrik. Okey, yang pertama ialah stesen jana kuasa. Okey, ini adalah contoh stesen jana kuasa yang terdapat di negara kita. Okey, ini adalah proses jana kuasa, stesen jana kuasa elektrik. Okey. Stesen jana kuasa seperti stesen jana kuasa angin, stesen jana kuasa ombak dan stesen jana kuasa hidroelektrik menggunakan tenaga kinetik untuk menggerakkan turbin dan menjanakan tenaga elektrik kepada perindustrian dan kegunaan domestik. Okey, di sini saya ada letakkan satu contoh. Okey, apabila air di dalam hidroelektrik ni mengalir, dia akan menggerakkan turbin. Ini turbin.
Okey, turbin ni akan bergerak dan turbin ni akan menjana tenaga kinetik dan dia akan berubah menjadi tenaga. Turbin ni akan mengubah kepada tenaga elektrik. Okey, seterusnya ialah sel suria. Okey, sel suria. Biasa tengok tak sel suria? Okey, sel suria ni biasanya kita pasang di kawasan atap rumah. Okey, sel suria menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Sel suria digunakan pada alat seperti satelit dan kalkulator. Ataupun sel suria ni digunakan di rumah. Digunakan di rumah untuk menjana elektrik, peralatan elektrik. Seperti water heater, stereka ataupun aircon. Okey, sel suria ni digunakan sangat berguna dan menjimatkan kos kerana dia boleh disimpan pada waktu tengah hari dan disimpan pada waktu malam boleh digunakan sel suria ini. Okey, seterusnya ialah sel kering. Okey, sel kering ni saya rasa semua murid-murid biasa lihat. Okey, sel kering ini digunakan di dalam remote control, di dalam remote TV. Okey. Sel kering ini menyimpan tenaga kimia. Tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan alat seperti kereta mainan. Okey, sel kering juga sering digunakan kerana saiznya kecil dan mudah dibawa. Sel kering ini juga kosnya rendah untuk digunakan. Okey, di sini saya ada bagi contoh satu gambar kereta. Okey, kereta ni adalah kereta mainan. Okey, kereta mainan. Jadi kereta mainan ni digunakan untuk menggerakkan kereta mainan. Ini kita boleh menggunakan sel kering. Okey, seterusnya ialah dinamo. Okey, dinamo. Okey, murid nampak tak? Ini adalah seorang murid sedang menunggang basikal. Okey, pada waktu tengah hari dia tidak perlu menggunakan dinamo. Tak perlu menggunakan lampu. Tapi pada waktu malam, murid ini perlu menggunakan dinamo untuk menyalakan mentol yang ada di basikalnya. Okey, apabila tayar berputar, roda kecil pada dinamo turut berputar. Okey, dinamo menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik yang dapat menyalakan lampu pada basikal. Ini bermaksud semakin bertambah laju murid ini mengayuh basikal, semakin bertambah kecerahan mentol lampu itu. Okey, ini cuba awak tengok di sini ialah dinamo. Dinamo ni semakin laju dinamo ini bergerak, berputar, maka kecerahan mentol di basikal ini akan semakin cerah. Okey. Seterusnya akumulator. Akumulator ini dipanggil juga bateri kereta. Akumulator ni dia berbagai saiz. Ada yang bersaiz besar, ada yang bersaiz kecil. Bergantung pada saiz kenderaan tu. Okey. Akumulator menukarkan tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Akumulator digunakan untuk menggerakkan kenderaan bermotor seperti kereta, van, lori dan motosikal. Okey, ini contoh-contoh akumulator yang terdapat di dalam kereta. Akumulator ni digunakan menggunakan tenaga kimia yang ada dalam akumulator ni. Sekiranya habis tenaga kimia ni, akumulator ini perlu ditukarkan. Okey. Apabila tenaga kimia
tenaga kimia digunakan, dia akan berubah kepada tenaga elektrik. Maka kereta akan bergerak ataupun van akan bergerak, lori. Okey. Seterusnya ialah penjana. Penjana ini selain daripada perkataan penjana, kita boleh panggil alat ini adalah generator. Okey, generator ni biasanya digunakan di kawasan-kawasan pendalaman yang tidak mempunyai punca tenaga elektrik. Selain daripada itu, generator ini juga digunakan untuk menggunakan mesin tebu. Okey. Selain daripada itu, generator ini juga digunakan di pasar-pasar malam untuk menjana tenaga elektrik, untuk memasang lampu supaya pasar malam tu akan menjadi cerah. Okey, penjana menukarkan tenaga kimia daripada bahan api fosil kepada tenaga elektrik. Maka dalam generator ini akan dimasukkan tenaga kimia daripada bahan api fosil seperti minyak petrol untuk menggerakkan generator ini. Okey. Sekarang sampailah masanya untuk kita murid-murid buat latihan. Okey, sekarang murid-murid buka buku latihan sains. Sekarang kamu dikendaki membuat latihan 1. Kegunaan sumber tenaga elektrik, dan kamu perlu isi tempat kosong sumber tenaga elektrik di tempat kosong ni. Okey, soalan yang pertama ialah menggunakan tenaga kinetik bagi menggerakkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Okey, murid-murid, siapa nak jawab sumber tenaga elektrik apakah yang menggunakan tenaga kinetik bagi menggerakkan turbin untuk menjana tenaga elektrik? Okey, Hani, cuba jawab soalan ini. Okey, bagus. Jawapannya ialah stesen jana kuasa. Okey, seterusnya ialah soalan yang kedua. Menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Ia digunakan untuk menyalakan kalkulator. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Okey, Hana, apa jawapan sumber tenaga elektrik yang boleh menyalakan kalkulator? Okey, jawapannya ialah suria. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik digunakan untuk menggerakkan kereta mainan. Okey, Siti, soalan yang ketiga. Sila jawab. Okey, bagus. Jawapannya ialah sel kering. Okey, soalan yang keempat. Menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik untuk menyalakan lampu. Okey, Batrisha, cuba jawab soalan ini. Ya, jawapannya ialah dinamo. Seterusnya, soalan yang kelima. Menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan kenderaan bermotor. Okey, sumber tenaga elektrik ni ialah, siapa nak jawab soalan ini? Okey, Khadijah. Ya, betul. Jawapannya ialah akumulator ataupun bateri kereta. Okey, soalan yang keenam. Menukarkan tenaga kimia daripada bahan api fosil kepada tenaga elektrik. Okey, last sekali soalan ni. Saya beri kepada Imtiaz. Sila jawab soalan ini. Okey, jawapannya ialah penjana ataupun generator. Okey, saya harap murid-murid semua faham apakah sumber tenaga yang menghasilkan tenaga elektrik. Sumber-sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Yang pertama, saya ulang lagi sekali. Sumber tenaga elektrik ialah stesen jana kuasa. Yang kedua ialah sel suria. Yang ketiga ialah sel kering. Yang keempat ialah dinamo.
Yang kelima, akumulator. Dan yang keenam ialah penjana ataupun generator. Okey, saya rasa setakat ini saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kita akan belajar lagi. Tajuk yang seterusnya ialah litar bersiri dan litar selari di hari dan waktu yang lain. Okey, sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.